أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada kita, hidayahkan kita kepada jalan yang betul. Dia meletakkan kita di atas jalan yang betul. Kita berada di atas jalan yang betul, nama dia kita dapat hidayah. Kita berada di atas hidayah dengan mana kita sampai kepada matlamat yang kita tuju. Kita duduk di atas jalan yang sampai kepada tujuan kita. Tujuan kita nak usaha. Tujuan kita, segala usaha kita ialah kita nak supaya kita beruntung, berjaya, selamat, sejahtera daripada segala perkara yang kita tak suka, hak kita benci. Maka jalan yang letak oleh Allah Taala, jalan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan yang sampai kepada matlamat kita. Sebab itulah Allah kata orang yang ada di atas jalan dia kata ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu mereka berada di atas pertunjuk daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah al-muflihun, mereka yang beruntung dan bertuah. Maka di petang ini kita duduk di atas satu jalan yang betul, iaitu jalan yang membukakan menghilangkan kejahilan kita. Jalan kita nak yang dapat kita faham agama. Ini dipanggil menuntut ilmu, majlis ilmu, majlis yang menghilangkan kejahilan kita, majlis yang memberi pahaman agama dengan secara
dalam dengan secara detail kepada kita. Maka di petang ni insya-Allah taala amun nak sentuh sikit sebanyak lagi hubung kait dengan tajuk semaya kita. Satu daripada rukun agama, perkara yang besar di dalam agama, dibinakan agama di atasnya ialah sembahyang, as-salah. Sembahyang ada bagi dia syaratnya. Kalau kita tak niat, tak jadi ibadah. Itu maklum kerana Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati. Satu riwayat binniyati dengan mufrad, satu riwayat dengan jamak binniyati. Sungguhnya amalan adalah ia dengan niat-niat. Semaya ada niat dia, tu mana jamak. Puasa ada niat dia, haji ada niat dia, iktikaf ada niat dia, ada niat dia masing-masing. Dan niat secara umum di dalam ibadat hak patut kita ambil berat, iaitu ikhlas. Ikhlas setiap ibadat hak tu kena masuk. Puasa pun kena masuk ikhlas, haji, semaya, zakat, belajar, semua kena campur dengan ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kosong, peri. Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi. Itu dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dia lebih kurang sikit sebanyak. Sesungguhnya Allah tidak terima amalan melainkan amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Penting kita kena usaha, kena bersungguh-sungguh supaya kita ni jadi orang yang ikhlas. Bukan kata di dalam bab semaya saja, dan bukan kita ni ikhlas ketika nak semaya tu saja. Seboleh kita jadi jadi syiar, jadi lambang tengok kita tu, menjadi perangai kita tu perangai yang ikhlas, perangai bersih lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak salah satu pada hak penting di dalam bab niat. Kemudian di dalam bab niat, hak khusus dengan ibadat yang tertentu kena kita mentakyinkan, kita kena niatkan hubung kait dengan ibadat itu. Kalau ibadat wajib, kena niat kata wajib. Kalau ibadat tu ada banyak, kena tentu. Seperti semaya ada banyak, ada zuhurnya, ada asarnya, ada maghribnya, kena buat tentu. Nak semaya tu ni semaya ke apa, zuhur ke? Zuhur ada hak wajib, ada hak sunat. Kena niat wajibnya, fardunya. Itulah ulama kita kata kena ada qasak ta'arrud ta'yin nama dia. Itu semua dipahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Dapat bagi seseorang barang yang dia niat. Dia niat wajib jadi wajib, niat hak sunat jadi sunat. Dia niat zuhur jadi zuhur. Kalau dia niat nak kepada dunia, boleh dunia, tak boleh akhirat. Kena menentu. Dia panggil
kena ta'yin. Hikmah disuruh niatnya supaya nak beza antara ibadat dengan adat perkara biasa. Seperti kita mandi ada kala mandi adat, mandi biasa nak wihila cemar, mandi nak sejuk panas. Ada kala kita mandi tu mandi kerana kita berjunub, kita keluar air mani, kita jima, masuk zakat, syafah zakat dalam farad, itu wajib mani. Maka rupa bentuk mani sama saja, yang membezakannya ialah niat. Kalau niat aku mani wajib, jadi mani itu mani ibadat. Kalau tak ada niat gapo, mani adat, mani biasa. Kalau tak ada niat, tak boleh nak beza hak mana mani wajib, hak mana mani biasa. Dan juga nak membezakan pengkat-pengkat ibadat tu sendiri. Mani wajib dengan mani sunat tu pula serupa pula dah. Sebab tu nak jadi mani wajib kena kata aku mandi wajib. Baru jadi wajib. Kalau tak aku mandi tak jadi. Aku mandi sunat jadi sunat. Aku mandi sunat raya, sunat jemaah, baru jadi hak raya, hak Jumaat. Di situ boleh dikatakan Pak Mazhab mengatakan semaya ni kena niat, dan kaifiat tepat niat tu saja hak jadi khilafnya. Niat dalam takbir Allahu Akbar ke, belum daripada takbir ke, sikit. Kat situ jadi khilaf. Di dalam mazhab kita Syafi'i, hak muktamadnya niat di dalam takbir. Kerana situlah tempat awal ibadah, tempat awal ibadah. Belum daripada takbir, tak masuk lagi ibadah. Niat dia kena niat di dalam ibadah. Ada juga satu riwayat daripada imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu, niat dulu daripada takbir sikit boleh juga. Bagi kita orang yang was-was boleh kita taklid, dan tidak was-was pun boleh kita taklid pendapat tu. Belum pada kita nak kata Allahu Akbar, kita niat aku ni nak semaya fardu asar 4 rakaat, makmum kerana Allah, imam kerana Allah, takbir Allahu Akbar, tak ada sengadak dah. Tu sah. Niat dulu sikit daripada takbir. Kalau hak muktamad di dalam akad Allahu Akbar, itulah tepat niatnya. Yang nak fokus sikit pada hari ininya, buku sakut paut dengan sunat. Hubung kait dengan sunat di dalam hubung kait dengan niat tu, dia itu berlafaz, bertutur dengan niat, yakni dengan apa yang kita niat. Jadi hak kita niat di dalam hati, niat ni tepat dia dalam hati. Benda hak kita niat tu dia duduk dalam hati kita. Gambar dia kita berkecak dengan lidah dengan apa hak kita niat. Itu dia panggil berlafaz, bertutur, berkecak. Contohnya gini, misal kita turun tangga nak pergi Kedah. Turun tangga nak pergi Kedah, ambil motor, gaduh-gaduh nak pergi beli ubat. Bini panggil ba nak pergi kana? Kita jawab nak pergi Kedah. Nak pergi apa? Nak pergi beli ubat.
ha. Bila kita berkecek tu, kecek hak dalam hati kita tu, hak kita duk niat dalam hati. Niat dalam hati, aku nak pergi kedai, nak pergi beli ubat. Bini kita tak tahu hak dalam hati kita. Manusia tak tahu hak dalam hati kita. Allah yang mengetahui barang di dalam hati kita. Kita betul-betul terbit, itulah nama dia talafuz, berlapar dengan benda hak kita niat. Maka hukum berlafaz dengan lafaz niat ni apa hukum? Berlafaz dengan niat, dia panggil kecek pandak, berlafaz dengan niat. Niat ni ia kena kalau semaya wajib ni ada 3 kosa. Apa tu, ingat kata fardu, ingat kata wajib. Semaya hak kita nak semaya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ni wajib. Itu panggil ta'arrud lil fardiyah. Ta'arud, kita sila ingat dalam hati lil fardiyah, bagi keadaannya fardu. Ingat kata dia tu wajib. Lepas tu orang tua kita ajarnya, aku semaya fardu zuhur. Kalau kita kata aku semaya zuhur wajib, tak apa juga, hak tu lah ya. Maka betul-betul dengan lafaz niat ni, kalau kita 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, tak ada masalah. Tak ada jadi orang panggil jadi satu isu, satu benda yang orang panggil dipertikai, dikatakan salah, tak ada. Orang tua kita dia ajar setiap orang 40 tahun ke atas, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ke atas, orang semaya semua kata usolli belaka. Nak semaya ke berdiri tu ke usolli fardal maghribi, usolli fardal isya, usolli fardal subhi, ajar gitu semua. Ajar berlafaz dengan lafaz niat. Mari di masa belakang, lebih kurang 30 tahun lebih-lebih, 35 tahun dengan secara berluah-luahnya, iaitu masa dakwah Wahabiyah serai dan menyebar dengan secara sekuat-kuatnya, dengan rancang, dengan sekuat-kuat, hatta pendakwah dia seluruh dunia. Dia gaji pendakwah dia seluruh, bukan kata tempat kita saja dak. Dia serai seluruh dunia, hatta pergi kepada Kemuja, hatta pergi kepada Burma, hatta pergi kepada Indonesia, dengan tekan pendakwah dia suruh kecek tajuk khilafiyah dan tajuk aqidah. Di antara tajuk yang mereka kemukakan, mereka ketengah, supaya mereka masyarakat ni jadi berkocok, supaya hilang thiqah dengan ulama, hilang kepercayaan dengan ulama. Maka rujukan bagi mereka adalah pandangan Ibnu Taimiyah, anak murid bagi Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim. Pandangan mereka itulah yang jadi sumber mereka. Dakwah mereka ialah dakwah untuk kembali kepada pandangan Ibnu Taimiyah. Dakwah kita kembali kepada Imam Asy-Syafi'i di dalam fiqh. Kita kembali pada Imam Syafi'i. Mereka kembali pada Ibnu Taimiyah. Cuma bezanya mereka tidak melabelkan nama Ibnu Taimiyah, tak sebut nama Ibnu Taimiyah. Dia kata ini pendapat Ibnu Taimiyah. Dia tak kata begitu. Dia kata kita kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dia guna ayat tu. Yang sebenar bukan kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara terus, dengan cara langsung. Mereka berpegang dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Itu hakikat yang sebenar. Maka Ibnu Taimiyah di dalam tajuk ini, tajuk
kita kecek bahasa kapung tajuk usolli nama dia. Berlafaz dengan lafaz niat ni tajuk usolli. Bukan kata 15 tahun 20 tahun lepas hari ni pun dia hidup lagi masalah ni. Dia hidup lagi kan? Sebab tak orang tak padah mau semaya mayat lagi. Mabit tu dia kata hidup tu. Kalau mati dia mau padah mayat dah. Golek dia mau padah lah semaya mayat. Maknanya dia hidup lagi. Dia hidup lagi. Moga masalah lagu ni ya kalau nak mati sungguh ya tak boleh nak mati. Dia sebab kita nak semulah tak boleh. Dia tak boleh semulah kerana masalah khilafiyah dia tak boleh semulah. Dia pakat duk semulah lama dah tak mati. Kita dia semulah tak mati, kita semulah dia pun tak mati. Sama-sama tak mati dia panggil. Oleh itu yang penting kita tahu faham di dalam masalah agama. Dia mati hidup itu bukan penting bagi kita. Tapi memang masalah ni masalah yang tak mati lagi. Ibn Taymiyah dia hukum bid'ah berlafaz dengan lafaz usolli. Ibnul Qayyim bid'ah berlafaz dengan lafaz usolli. Dan orang berlafaz dengan usolli itu adalah kurang akal. Ya siapa situ benar. Kurang akal orang berlafaz dengan lafaz usolli. Dia banding seperti kita nak makan nasi. Nak makan makanan sahaja aku makan nasi, sahaja aku makan makanan. Orang gila. Hati duk niat dah nak makan tak kena kata dah lah. Tu mana kurang akal. Kama dia nisbah dengan kita kurang akal sungguh kedak. Nisbah dengan hak sebenar ni kurang akal sungguh kedak. Kat situlah kita nak cuba berkecek tengok. Dengan secara umum kalau kita tengok kepada perbahasan ulama hak sungguhnya tengok hak ulama bahas lah. Hak tu hak besar. Cumanya supaya jadi hebat sikit dia kita cara kita nampak hebat, dia mau tengok ambon nampak hebat sikit. Katakanlah bila kita kembali kepada kitab-kitab ulama, kembali kepada pandangan-pandangan ulama, kembali kepada dalil-dalil, tu nampak hebat sikit lah. Hebat weh dia. Tengok kitab ulama banyak. Hebat weh dia. Nya kaji dalil. Tu nampak hebat. Hak sungguhnya burung tiung ya. Ambil hak demo buat hak masak ya. Ambil hak masak mari. Arti dia panggil orang pandai menari. Pandai menari, pandai main moyong. Yang nampak jangok sikit. Nabi nampak jangok tu begitu jelah. Jadi bila kembali kepada pandangan-pandangan ulama besar, kita dapati bahawasanya mazhab yang empat boleh bila kata mazhab empat ni dia panggil mazhab jumhur nama dia. Mazhab majoriti. Mazhab orang yang paling ramai di atas dunia berpegang. Bukan kata di atas dunia ini 4 mazhab saja. Itu kita kena tahu. Di atas dunia yang duk ada di hari ini, masih duk hidup di atas dunia pada hari ini bukan 4 mazhab saja. Ada di sana mazhab Syiah. Cumanya mazhab Syiah ini dia gabung mazhab fiqh gatik dan mazhab akidah gatik. Ada di sana Syiah Zaidiyah masih ada. Dia mazhab dia mazhab fiqh dan mazhab aqaid, mazhab akidah. Mazhab Ibadiyah yang ada di Oman, mazhab dia mazhab fiqh dan mazhab akidah. Adapun mazhab 4 ni mazhab fiqh, Maliki mazhab Hambali.
Dia kapuh mazhab dia, dia bincang sekali akidah dengan fiqh. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, ini mazhab di dalam fiqh. Sebab itulah kalau dia mau kata macam mana fiqh kamu turut Syafi'i, kenapa kamu tak turut akidah Imam Syafi'i? Fiqh turut sepatutnya, bila fiqh turut dia, fiqh ni hak kita kata hak rendah, akidah lah hak penting, hak tinggi sekali. Apa tak turut Syafi'i kata akidah? Kita jawab, mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh, bukan mazhab akidah. Tu kecek dengan orang panggil dengan beradab, dengan biasa. Lepas tu kalau kecek nak jadi kasar sikit, kecek hak nak bertumbuk, nak berkocoh, yang lain sikit. Lagu mana? Tak apa, aku nak turut juga mazhab Syafi'i. Hak akidah cuba meroyak hak mana mazhab akidah jadi mazhab Syafi'i. Akidah Syafi'i lagu mana? Kaedah di dalam akidah Imam Syafi'i, dia sebutlah kitab mana akidah Imam Syafi'i. Tu hak nak bergocah sikit tu. Tu hak cara nak bertumbuk sikit. Bukan aku nafi, bukan aku nak tolak, bukan aku tak setuju Imam Syafi'i di dalam akidah. Cuma aku nak tahu, aku tak tahu manakah kaedah akidah bagi Imam Syafi'i, manakah kitab akidah bagi Imam Syafi'i. Yang jadi sumber nak rajak, nak kata ini akidah Syafi'i. Cuba meroyak. Itulah kata tak ada. Kitab akidah Imam Syafi'i dia tak ada tulis, dia tak ada hipung, dia panggil kitab akidah tidak ditadwinkan, tidak dikarang sebagai jadi satu kitab seperti kitab fiqh dia, usul fiqh dia karang. Usul fiqh dia, fiqh dia boleh kita rajak, ni pandangan dia, ni kaedah dia di dalam faham agama, di dalam tajuk ilmu fiqh. Kita berisalah kita usul fiqh dia, satu daripada kita usul fiqh dia. Kitab sebagai satu daripada kitab fiqh dia. Adapun akidah kita apa? Mereka boleh jawab melalui dakwa mereka boleh jawab, iaitu kitabul wasiyah. Kitabul wasiyah bagi Imam Syafi'i. Kalau dia kata kitabul wasiyah bagi Imam Syafi'i, kita jawab, aku turut Imam Syafi'i, aku turut kitab fiqh akbar bagi Imam Syafi'i. Lah ni akidah aku ialah akidah Imam Syafi'i sebagaimana disebut dalam fiqh akbar. Dia kata kitab fiqh akbar itu bukan kitab Imam Syafi'i, kitab tu direka bohong saja. Kalau hak ni bohong, kitab hak meroyak tu pun bohong juga. Bohong ya. Kitab pelsuh. Di karya-karya ditulis-tulis dibangsa kepada Imam Syafi'i. Bukan hak Imam Syafi'i sungguh. Kerana ada dua perawi yang meriwayatkan kitab itu bangsa pada Imam Syafi'i. Sanad dia, rawi dia ada dua perawi, si pembohong. Ada si kazab nama dia. Ada si pembohong cerita kitab itu dibangsa kepada Imam Syafi'i. Sebab itulah kita mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh. Maka di dalam empat mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, tiga-tiga mazhab ini sunat berlafaz dengan lafania, sunat usolli. Tiga-tiga mazhab ni. Mazhab Maliki harus, tak sunat, tak masuk dalam sunat, masuk di dalam harus. Usolli boleh, tak usolli pun tak apa.
Malaikat di dalam mazhab Malikinya hak sunat bagi orang was-was.